Lukisan berskala dalam kehidupan seharian. Ini adalah contoh dia lah. Ya, kita ada pelan lantai rumah. Sebelah kiri ni adalah pelan lantai rumah. Kecil je, walaupun rumah besar tapi lukisan ni kecil je lah. Takkan lukisan sama besar dengan rumah kan. Yang ini pula adalah peta. Contohnya kat sini ada satu peta. Tak tahu dekat mana ni. So, peta ni pun dia kecil je. Sebab apa? Dia boleh lukis kecil sebab dia menggunakan skala lah. Peta yang terdapat dalam perisian yang dicipta untuk memudahkan perjalanan dan pelan lantai yang dilukis sebelum membina rumah adalah dilukis mengikut satu skala tertentu. Maknanya dia dilukis mengikut satu skala tertentu lah. Dia tak adalah dilukis sesuka hati lah. Dia mesti ada skala yang kita gunakan untuk lukisan. Bandingkan lukisan Raja 1, Raja 2 dan Raja 3 dengan objek. Yang ini adalah objek yang asal. Yang ini adalah objek. Ini objek. Yang ini adalah Raja 1, Raja 2, Raja 3. Kan? Kalau awak tengok objek dengan Raja 1 ni, apa yang awak boleh katakan? Objek dengan Raja 1 sama. Sama. Kalau dengan Raja 2 ni dengan objek yang asal? Raja 2 ni kecil lagi daripada objek yang asal. Raja 3? Besar lagi daripada objek asal. Terima kasih Megat dia. So, kalau kita tengok dekat sini, Raja 1, Raja 2 dan Raja 3 adalah mengikut satu skala yang berkadaran dengan objek manakala saiz sudut tidak berubah. Kalau kita tengok Raja 1 ni panjang semua sisi sama dengan objek. So, bila kita boleh kata saiz dia sama dengan objek yang asal lah. Raja 2 pula, panjang semua sisi berkurang dengan satu kadaran berbanding objek. So kalau kita tengok, dia walaupun dia berkurang, tapi dia punya berkurangan dia tu adalah berkadaran lah. Sebab apa saya tengok sini So kalau kita tengok sini, asalnya ada 4 kotak. Tapi dekat sini dia jadi 2 kotak je. Maknanya dia jadi separuh lah. Kalau kita tengok bahagian sini pula, ada 1, 2, 3, 4 juga. So sini dia jadi 2. Dia mesti samalah, tak boleh. Yang atas ni 4, sini jadi 2. Tiba-tiba yang tepi ni 4, yang sebelah sini jadi 1. Tak boleh lah, dia mesti samalah berkadaran dia lah. Raja 3 pula, panjang semua sisi bertambah dengan satu kadaran berbanding objek. So tadi kita tengok sini, kat sini ada 4. So kat sini dia bertambah jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia jadi 2 kali ganda pula. 4 dah jadi 8. Yang ini pun mesti jadi 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau kita tengok sini, Raja 3 ni, pertambahan sisi tu dia adalah berkadaran. Untuk kes ni, dia jadi darab 2. 4, asalnya 4 jadi 8. Maknanya darab 2 lah. Tapi untuk Raja 2 tadi, dia jadi separuh lah. 4 jadi 2. Kalau sini kita tengok, sini ada 1, 2. So 2 bagi 2 jadi 1. So panjang di sini berkurang jadi 1. Yang ini mesti jadi 2 kali ganda. Kalau 2 mesti jadi 4 untuk Raja 3 ni. 1, 2, 3, 4. So kalau kita tengok, dia punya perkurangan ataupun pertambahan dia adalah berkadaran. Maknanya bila berkadaran ni, mesti ada skala lah yang digunakan. So kita tengok macam mana skala tu dilakukan. Lukisan berskala ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Ulang balik lukisan berskala ialah lukisan sesuatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Standard pembelajaran 2, mentafsir skala 1 lukisan berskala. Ini adalah formula dia. Skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi ukuran objek. Kiranya lukisan bahagi dengan objek, kita akan dapat skala dia. Skala sama dengan lukisan bahagi dengan objek. Ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk nisbah. Kita boleh tulis dia dalam bentuk nisbah. 1 nisbah n.
Di mana satu ni adalah lukisan dan N ni adalah objek dia. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana boleh jadi satu ni. Okay, kita ambil contoh yang tadilah. Kita ambil contoh gambar Raja tadi. So, ni objek asal dia. Ni Raja 1 tadi. Ni Raja 2. Ni Raja 3. So, kalau kita tengok, kita ambil satu bahagian lah. Contohnya kita ambil bahagian yang ni. Ni 1, 2. Yang ni pun 1, 2. Kita tengok Raja 1 dulu. Okay, so kalau kita tengok, objek dengan Raja 1 ni, dua-dua sisi QO dia adalah 2. So, kita boleh tulis, tadi saya dah beritahu kan, skala sama dengan lukisan bahagi objek. Skala sama dengan lukisan bahagikan dengan objek. Ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk nisbah. Lukisan, nisbah, objek. Per dengan nisbah ni sebenarnya adalah benda yang sama lah. Nisbah tu yang 2 titik ni. Per ni yang bahagi ni . Lukisan bahagi objek, lukisan per objek sama dengan lukisan nisbah objek. So, kalau kita tengok, panjang objek tadi 2. Panjang lukisan dekat Raja 1 pun 2. So, kita boleh tulis skala dia sama dengan 2 nisbah 2. Okay. Lepas tu kita boleh kecilkan dua ni jadi 1. Macam mana kita bahagikan 2 nisbah 2 tu, kita bahagikan dua-dua ni dengan 2 lah. 2 ni bagi dengan 2. Yang ini pun bagi dengan 2. So, 2 bagi 2 dapat 1. Yang sebelah sini 2 bagi 2 pun dapat 1. So, nisbah dia adalah 1 nisbah 1. 1 nisbah 1 ni maksudnya saiz dia sama lah. Kalau kita dapat 1 nisbah 1, maknanya saiz dia adalah sama. Kita cuba tengok Raja 2 pula. Objek tadi panjang dia 2 . Sekarang ni dia jadi 1 je. So, kita boleh tulis skala sama dengan lukisan nisbah objek. Lukisan dia 1, objek dia 2. Lukisan dia 1, objek dia 2. So, 1 nisbah 2. So, kita dapat skala dia sekarang adalah 1 nisbah 2. So, kalau kita tengok sekarang, N dia ni terbalik ni. N dia lebih besar daripada 1. Kita tengok sekarang N dia, yang ini adalah N . Yang ini adalah N. Tadi formula dia skala sama dengan 1 nisbah N. So, yang ini adalah N. So, kalau kita tengok sekarang, N dia lebih besar daripada 1. Bila N lebih besar daripada 1, maknanya saiz lukisan tu lebih kecil daripada saiz objek. Kalau kita tengok N dia sekarang 2. Lebih besar daripada 1 lah. Maknanya lukisan dia lebih kecil. So, betul lah Raja 2 ni lebih kecil daripada objek yang asal. Okay. Kita tengok objek 3, Raja 3 pula. Okay, sekarang dia punya lukisan 1, 2, 3, 4. 4. So, kalau kita masuk dalam formula skala sama dengan lukisan nisbah objek. Lukisan dia 4, objek dia 2. So, 4 nisbah 2. So, kita nak jadikan 1. Saya nak jadikan 4 ni 1. 4 bagi 4. Bagi 4 kan? So, kita bahagikan dengan 4. Yang ini pun kita bahagikan dengan 4 lah. Kita kena bahagikan dua-dua ni dengan 4. So, 4 bagi 4 dapat 1. 2 bahagi 4 dapat, kita boleh kecilkan jadi 0.5 ataupun jadi 1/4. Sekejap. Ni dia salah ni. Ni salah . Gambar jawapan dia ni salah. Okay, so 2/4 adalah dapat setengah. Ataupun boleh tulis dalam perpuluhan 0.5. Nak tulis dalam perpuluhan pun boleh 0.5. Okay, so kalau kita tengok sekarang, nilai N, yang tepi ni adalah N . Nilai N dia sekarang kurang daripada 1. Bila kurang daripada 1, saiz lukisan tu lebih besar daripada saiz objek. So kita tengok Raja 3 ni dia lebih besar daripada objek yang asal lah. Okay, itu adalah cara kita nak tulis skala. Saya ulang balik, skala formula dia adalah lukisan per objek ataupun lukisan nisbah objek. So, kita tengok dulu, kita boleh ambil mana-mana panjang sisi . Tak semestinya kita nak ambil panjang sisi yang 2 ni. Sebagai contoh, kita nak ambil panjang sisi yang tepi ni . 1, 2, 3, 4. So, lukis Raja 1 pun 1, 2, 3, 4. So, kita bertulis skala dia sama dengan 4 nisbah 4. So, kita nak jadikan 1, kita bahagi dengan 4 lah. So, kita dapat
1:1. So kita boleh kata Raja 1 ni sama saiz dia sebab zoom nya skala adalah 1:1. Okay, cuba kita tengok Raja 2 pula. Tepi ni sini 2. So kita masukkan dalam formula skala sama dengan lukisan bahagi objek. Lukisan dia 2. Objek dia yang asal tadi 4 dia tepi ni. 4. So kita nak jadikan 2 ni 1. So 2 bahagi 2 lah. So bila ini yang bagi 2, yang 4 ni pun kita bagi 2 juga. So kita dapat 2 bahagi 2 1, 4 bahagi 2 2. So dapat sama jawapan dia. So dapat jawapan dia 1:2. So kalau disebabkan N dia sekarang lebih besar daripada 1, so, maknanya lukisan dia akan semakin kecil daripada objek yang asal. Okay, so kalau kita tengok lukisan Raja 3 pula, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So skala sama dengan lukisan nisbah objek. Lukisan dia 8, objek dia tadi 4. Betul lah. Okay. So kita nak jadikan 8 ni 1, macam mana kita bagikan dengan 8. 8 bahagi 8. So 4 ni pun kena bahagi 8 juga. So dia akan dapat 8 bahagi 8 dapat 1. 4 bahagi 8 dapat setengah ataupun 0.5. So sekarang kita tengok N dia lebih kurang daripada 1. N dia lebih kecil daripada 1. So maknanya lukisan dia akan jadi lebih besar daripada objek yang asal lah. Menentukan skala ukuran objek atau ukuran lukisan berskala. Macam mana kita nak tulis skala tu ya? Okay, kaedah dia, yang pertama kita kena label objek. Label objek sebagai O dan lukisan sebagai L. Bandingkan panjang sisi paling pendek. Sebenarnya tak kisah. Mana-mana sisi pun boleh, tak ada masalah. Mana yang awak senang nak kira lah. Kalau awak senang nak kira yang atas ni, kira yang atas ni. Ada 4. So yang ni ada 2. So kononnya kalau awak nak kira yang sengit ni susah. Yang ini. So janganlah ambil yang ini. Sebab ni susah nak kira berapa kotak tu. So ambil yang mudah lah. So kira bahagian atas dia, kotak bahagian atas ni lagi mudah. Tak pun bahagian tepi ni pun mudah juga. Dan bahagian tepi ni pun mudah. Orang nak kira dia punya kotak. Okay. Rumus skala, macam saya kata tadi, panjang sisi bahagi dengan panjang objek. Lukisan bahagi dengan objek. Ataupun kita bertindak bentuk nisbah L nisbah O. Okay, so kita tengok sini. Raja di bawah menunjukkan objek PQRS dan lukisan berskala PQRS. So dia kata kat sini yang PQRS ni, ini adalah objek. Dilabelkan dengan O. Tengok dilabelkan dengan O ni, maknanya objek. Yang kecil ini dilabelkan dengan L, maknanya ni adalah lukisan. Okay, nyatakan skala yang digunakan untuk bentuk 1:n. Sekarang ni kita nak cari berapakah skala lukisan ni. So mula-mula kita kira objek dia. Objek dia berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, objek ada 4. Lukisan ada 1, 2. So kita boleh tulis skala sama dengan lukisan bahagi objek. Lukisan dia 2. Objek dia adalah 4. So kita dapat 2:4. So macam mana nak jadikan 2 ni jadi 1? Bahagi dengan 2. Bahagi 2, yang ni pun bahagi 2. So 2 bahagi 2 dapat 1. Nisbah 4 bahagi 2 dapat 2. So 1:2. So ni adalah jawapan dia, 1:2. Okay. So kalau kita tengok sini, ya. 2/2 tu kenapa 2/2? Sebab kita nak jadikan dia 1. 2 bahagi berapa dapat 1? 2 bahagi 2 lah kan? Sebab tu kita bahagikan dengan 2. Sebab kita nak jadikan dia 1. Kita bagi 2, yang ini pun bagi 2. Barulah yang depan ni jadi 1. Okay. Tengok contoh seterusnya. Raja di bawah menunjukkan objek KLM dan lukisan K, L, M. Maknanya yang ini dia kata, yang kecil ini adalah objek, yang besar ni L ni adalah lukisan dia lah. Okay, so berapakah skala dia? Okay, sekarang ni kita ambil sisi yang senang kita nak kira. Contohnya kita ambil yang bahagian bawah. 1, 2, 3, 4. Okay, ni ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ni ada 12 kotak. So, kalau kita nak tulis skala sama dengan lukisan bahagi dengan objek. Ya, skala sama dengan lukisan
bahagi objek. Ataupun lukisan nisbah objek. Mana-mana pun sama je. Lukisan nisbah objek. Okay, so lukisan dia adalah 12. Objek dia adalah 4. 12 nisbah 4. Okay, sekarang macam mana kita nak jadikan 12 ni jadi 1? Kita bagi dengan berapa 12 ni jadi 1? 12. 12 bagi 12 lah kan? 12 bagi 12. So yang 4 ni pun kena bagi dengan 12. Okay, so kita dapat berapa jawapan dia? 12 bagi 12, 1. Nisbah 4 bahagi 12 kita dapat 1/3. Ataupun awak tekan kalkulator lah, dapat berapa? 4 bagi 12 dapat 1/3. So jawapan dia 1 nisbah 1/3. Okay. Maknanya sekarang lukisan ni jadi lebih besar lah sebab dia punya N ni, yang N ni dia lebih kecil daripada 1. So dia punya lukisan akan jadi lebih besar. So betul lah lukisan ni lebih besar daripada objek yang asal. Okay, kita pergi ke contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga ni lain sikit. Kalau kita tengok kotak dia sama. 1, 2. Dan ni pun kotak dia sama. 1, 2. Tapi apa yang membezakan dia? Kenapa yang satu ni besar, yang satu ni kecil? Kotak dia beza. Tengok yang beza dia sekarang saiz kotak dia. Yang ini saiz kotak dia besar-besar. Yang ini saiz kotak dia kecil-kecil. Ya. Saiz kotak ni 1 cm. Saiz kotak ni jadi separuh, 0.5 cm je. Ya, walaupun dia sama dua kotak, tapi sekarang saiz kotak tu sendiri yang berlainan. So kita boleh buat skala berdasarkan saiz kotak tu. Okay, kalau kita nak tengok kira kotak jadi sama. Sini 2, sini pun 2. Jadi 2 nisbah 2. Dah sepatutnya sama, tapi yang ini kecil pula. Maknanya sekarang bukan bilangan kotak tu yang menyebabkan skala tu berbeza, tapi sekarang dia punya saiz kotak tu yang membuatkan lukisan tu berbeza saiz. So skala pun boleh jadi dia punya grid. Ya, skala sama dengan grid lukisan bahagi dengan grid objek. Grid tu apa? Grid tu adalah ukuran ni lah, 1 cm dengan 0.5 cm ni. Grid objek. Ya, kalau dia punya kotak sama besar, maknanya dia mesti grid dia yang berbeza. So kita boleh guna formula skala sama dengan grid lukisan bagi grid objek. So kalau kita tengok sekarang, grid lukisan adalah 0.5. Ya, grid lukisan yang ini. Ini adalah grid lukisan 0.5. Nisbah grid objek adalah 1. Okay, sekarang dapat 0.5 nisbah 1. Sekarang macam mana kita nak jadikan 0.5 ni jadi 1? Macam mana nak jadikan 0.5 ni jadi 1? Bagi 0.5. Bagi 0.5 ataupun darab 2, betul tak? Darab 2. Kan? 0.5 darab 2 dapat 1 kan? So kita boleh darabkan dengan 2. Yang ini darab 2. Yang ini pun darab 2 jugalah. Okay, so kita dapat 0.5 darab 2 dapat 1. 1 darab 2 dapat 2. So dia punya nisbah adalah 1 nisbah 2. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni, N dia ni, yang 2 ni adalah N kan? N dia ni lebih besar daripada 1. Maknanya lukisan dia akan jadi lebih kecil. Betul lah, sekarang lukisan dia adalah lebih kecil berbanding dengan objek yang asal. Okay, kita tengok contoh 4 pula. Sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 300,000. Hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 3 cm pada peta tersebut. Okay, sekarang ni ada sebuah peta. Dekat peta tu ada sebatang sungai. Okay, sebatang sungai. Nisbah yang kita gunakan untuk lukis peta tu adalah 1 nisbah 300,000. Sekarang ni kalau panjang sungai tu dekat dalam lukisan peta tu adalah 3 cm. Berapakah jarak sebenar sungai tersebut dekat atas bumi yang betul lah. So macam mana kita nak kira? So kita tahu nisbah sama dengan lukisan bahagi dengan objek ya. Skala sama dengan lukisan bahagi dengan objek. Okey, skala dia berapa? Skala dia adalah 1 nisbah 300,000. Ataupun kita boleh tulis 1/300,000.
Tadi saya dah terangkan kan, nisbah ni dengan per adalah benda yang sama. Kalau kita tulis macam ni pun, sebenarnya dia adalah benda yang sama. 1/300,000 dengan 1 nisbah 300,000 ni adalah benda yang sama. Dan nisbah ni adalah per sebenarnya. Okay, so kita berbalik kepada formula tadi. Skala sama dengan lukisan bahagi objek. So skala dia adalah 1/300,000 sama dengan lukisan dia berapa? Lukisan dia tadi dia kata 3 cm. Lukisan dia 3 cm. So letak 3. Objek dia berapa? Objek ni adalah yang kita nak cari lah. Kita nak cari berapakah panjang sungai itu yang sebenarnya. Sebenarnya sungai yang sebenar tu adalah objek lah. Lukisan sungai itu adalah lukisan. So objek yang sebenar adalah sungai itu sendiri. So sekarang kita nak cari berapakah panjang sungai tersebut. So kita letak O je lah sebagai objek. Ni O je bukan kosong. Nanti ingat kosong pula. Saya tulis kat sini. Objek dia adalah sungai. So kita nak cari berapakah panjang sungai yang sebenar. So kita kena pindahkan. Macam mana kita nak selesaikan ni? Siapa tahu cara nak selesaikan? Ya, sir. Macam mana nak selesaikan cari nilai X ni? Tahu tak macam nak selesaikan? 1/300,000 sama dengan 3/X. So macam nak cari nilai X ni? Okay, X ni kalau pindah ke sebelah sini, dia jadi apa? Dia jadi skala. Dia jadi darab. Darab. Per ni bahagi. X ni benar saja darab. So 1 darab X sama dengan 300,000 ni pun pindah ke sebelah sana. Dia jadi darab juga. Kenapa? Sebab ni ada per. So 3 darab 300,000. 1 darab X dapat X lah. Seterusnya 3 darab 300,000 dapat 900,000. Sekarang ni panjang sungai adalah 900,000. Tapi besar sangat 900,000 ni. Kita kena tukar dia kepada kilometer lah. Kita kena tukar dia jadi kilometer. Sebab sekarang ni 300,000 ni adalah sentimeter. Kenapa sentimeter? Sebab lukisan atas awak lukis sesuatu benda kat atas kertas mestilah guna ukuran sentimeter. Sebab lukisan kertas A4 kita pun kecil je. Maknanya kertas A4 ni dia selalu dalam sentimeter. Dalam sentimeter. So kita nak tukarkan jadi kilometer. So 900,000 sentimeter ni berapa kilometer? So kat sini dia ada bagi formula 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 sentimeter. So maknanya kita kena gerakkan 3 titik. Kena gerakkan 6 titik Nak tukarkan cm kepada kilometer, gerakkan kepada 6. 2, 3, 4, 5. 5 ke 6 titik ni? 1 kilometer 100,000 sentimeter. Maknanya kena bahagi dengan 100,000 lah. Nak tukarkan sentimeter kepada kilometer, bahagikan dengan 100,000. So 900,000 bahagi 100,000 kita dapat 9. 9 kilometer. Makna dia panjang sungai yang sebenar adalah 9 kilometer. Boleh faham ke tak? Boleh faham tak? Boleh, sir, boleh. Kita bagi contoh lain Mungkin ada yang kurang nampak. Ini adalah contoh dia lah. Jarak di antara bandar K dengan bandar L pada sebuah peta ialah 7.5 cm. So anda kata ada sebuah peta, lukisan dalam peta lah. Daripada K ke L. Peta sini L. Panjang dia adalah 7.5 cm. Ini kat atas peta Jika skala peta itu ialah 1/300, skala peta ni adalah 1/300. 300,000 bukan 300 Ni ada kosong. 300,000. Cari jarak sebenar dalam kilometer di antara dua bandar itu. Sekarang ni
berapakah jarak sebenar di antara bandar K ke bandar L. Yang 7.5 ni adalah lukisan. So kita ambil formula tadi, skala sama dengan lukisan bahagi objek. Skala dia adalah ni. Ya, kita boleh tukar dia jadi 1/300,000. 1/300,000 sama dengan lukisan dia berapa? Panjang lukisan dia adalah 7.5. Berapa objek dia? Objek ni jarak sebenar bandar tersebut lah. So kita letak X lah sebab kita tak tahu. Ini yang kita nak cari. So sama juga macam saya ajar step tadi. Kita pindahkan. Yang ini X ni pindah sana jadi darab. 300,000 ni pindah sebelah sini pun jadi darab. So dia akan jadi 1 darab X sama dengan 7.5 darab 300,000. Okay, cuba tekan kalkulator dapat berapa ni? 2,250,000. 2,250,000. So 1 darab X dapat X lah. Maknanya panjang X ni, panjang sebenar di antara bandar K ke bandar L adalah 2,250,000 cm. Ya, tapi dia nak dalam kilometer. Maknanya kita kena bahagikan dengan 100,000 tadilah. Bagikan dengan 100,000, barulah kita akan dapat kepada kilometer. So dapat berapa bagi 1,000? Kita dapat 22.5 ya, kilometer. Ini adalah jarak sebenar bandar K dengan bandar L tu dalam realiti sebenar lah. Ya, dalam peta panjang dia hanya 7.5 cm je. Salma membina sebuah model kapal terbang dengan menggunakan skala 1:500. Jika panjang model itu ialah 12 cm, cari panjang sebenar dalam cm kapal terbang itu. So dia ada lukis kapal terbang. Macam mana nak lukis kapal terbang ni kapal terbang lah. Okay, kapal terbang. So panjang kapal terbang ni dalam lukisan dia, model dia buat model. Model ni dia macam buat kapal terbang kecil lah. Guna kabus ke, guna kotak ke apa kan. So dia buat model kapal terbang tu, panjang dia adalah 12 cm. Ini yang Salma buat. Okay, nisbah yang digunakan untuk buat model tu adalah, skala dia adalah 1:500. Persoalan dia, berapakah panjang sebenar kapal terbang ni? Maknanya kapal terbang betul-betul, kalau kapal terbang betul-betul, berapakah panjang dia sebenarnya? So kita guna formula skala tadi. Skala sama dengan lukisan bahagi dengan objek. Skala dia adalah 1:500 ataupun kita boleh tulis 1/500. Skala sama dengan 1/500. Lukisan dia adalah 12 cm ni. Lukisan ni maknanya panjang model kapal terbang yang dia buat tadi tu lah. Dia tak semestinya lukisan ya. Dia model ni pun adalah samalah dengan lukisan. Maknanya dia bukan yang sebenar, tapi dia buat daripada macam lukisan pun, daripada yang sebenar kita jadikan dia sebagai lukisan. So model ni pun adalah berdasarkan dengan yang sebenar. So kita boleh guna formula yang sama lah. So lukisan dia ataupun model tu panjang dia adalah 12. Okay, objek ni yang kita nak cari. Objek ni yang kita nak cari. So kita letak X lah. Saya boleh nak letak O objek kan. Tapi takut nanti ada terkeliru. Dia ingat ni kosong pula. Ni bukan kosong, ni O. Tapi tak nak bagi keliru, saya letak X. Sebenarnya tak kisah kalau awak nak letak huruf Y ke, nak letak huruf Z ke, terpulang lah. Saya letak X lah sebab biasanya mat akan gunakan X. Okay, bila kita pindahkan jadi darab, 1 darab X sama dengan 12 darab 500. So 1 darab X dapat X, 12 darab 500 dapat berapa? 6,000. 6,000. Maknanya panjang sebenar kapal terbang tu adalah 6,000 cm. Ni cm. Tapi dia nak dalam meter Dia nak jawapan dalam meter. So cm kepada meter macam mana? Bahagi 100 cm kepada meter bahagi 100. So 6,000 bahagi 100 dapat 60. Bahagi 100, nak tukar dia jadi meter.
Sebab 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Lepas tu kita bagi dengan 100. So kita dapat 60 meter